22 Januari anda bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama pagi ini. 34 cedera, mercun meletup. Mesej pada WhatsApp hanya boleh panjangkan kepada 5 penerima. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 247 orang yang kesemuanya anggota polis layak mengundi sebagai pengundi awal pada pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini memaklumkan 2 pusat mengundi disediakan iaitu di Bilik Maklumat Balai Polis Berincang bagi Dewan Undangan Negeri Dun Tanah Rata yang akan dibuka dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Sementara itu, pusat mengundi awal bagi Dun Jelai mengambil tempat di Bilik Maklumat Balai Polis Sungai Koyan yang akan dibuka mulai jam 8 pagi hingga 2 petang. Untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita bersama wartawan Syafiqah Damanhuri. Jadi Syafiqah, bagaimana situasi di sana? Baik, Assalamualaikum dan terima kasih Syahira Izzati Yaakob. Tepat jam 8 pagi tadi, 247 anggota dan pegawai polis di Parlimen Cameron Highlands mula menunaikan tanggungjawab mereka untuk mengundi di 2 pusat mengundi. Dan di Balai Polis Berincang Cameron Highlands yang ketika ini saya berada, satu saluran dibuka hingga jam 5 petang bagi 232 anggota polis di sini, manakala 15 lagi anggota di Balai Polis Sungai Koyan yang mana dibuka bermula jam 8 pagi hingga 2 petang nanti. Dan ketika ini pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Azhar Azizan Harun tiba jam 9 pagi tadi bersama dengan Timbalan Ketua Polis Pahang DCP Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri bagi melakukan tinjauan mereka. Dan ketika ditemui pihak media tadi, Azhar berkata isu-isu berbangkit ketika waktu berkempen telah dipandang serius pihaknya, seperti membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, amaran kepada jentera parti dan juga aku janji bagi menyelesaikan isu-isu berbangkit berkenaan. Dan proses pengundian awal ini disaksikan oleh ejen-ejen calon yang bertanding di bahagian-bahagian pilihan raya ini. Dan di samping itu, pemerhati pilihan raya daripada wakil-wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dilantik oleh SPR juga turut menyaksikan proses pengundian awal pagi ini. Dan seperti yang dapat saya saksikan pagi tadi, tepat jam 8 pagi, Korporal Abdul Sukur Arif yang bertugas di bahagian pengangkutan Balai Polis Tanah Rata menjadi anggota polis pertama menunaikan tanggungjawab beliau di pilihan raya kecil Cameron Highlands P078. Sementara itu, calon bebas Wong Seng Yi turut melakukan tinjauannya pagi tadi. Dan ketika ini saya dimaklumkan calon Barisan Nasional Ramli Muhammad Noor telah pun tiba di Balai Polis Berincang. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Syahira. Terima kasih Syafiqah, selamat bertugas. Baik, seramai 34 individu cedera akibat terkena letupan mercun berdekatan kuil Batu Caves Gombak malam tadi. Kejadian pada jam 8.40 malam berlaku susulan perbuatan tidak bertanggungjawab seorang lelaki yang membakar mercun di atas jambatan bertingkat Jalan Lingkaran Tengah MRR2 sempena sambutan Taipusam tanpa kebenaran dan permit polis. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Samsul Ma'ruf berkata pihaknya menahan lelaki itu bersama rakannya masing-masing berusia 23 dan 28 tahun bagi membantu siasatan. Suspek membakar mercun bagi tujuan meraihkan perayaan itu. Bagaimanapun, mercun yang sepatutnya meletup di udara meletup di atas jalan raya. Akibat letupan, orang ramai yang berada berhampiran cedera. Katanya daripada 34 individu yang cedera, 6 mangsa dihantar ke Hospital Selayang, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Sungai Buloh. Manakala 28 mangsa lagi menerima rawatan di klinik sementara Batu Cave. Kejadian itu turut mengakibatkan 3 kenderaan jenis Nissan Serena, Proton Ixora dan kereta Pro 2 Myvi yang diletakkan berhampiran lokasi terbabit rosak. Kes disiasat mengikut Seksyen 286 Kanun Keseksaan kerana kesalahan kelakuan cuai dengan sebarang bentuk benda letupan.
Malaysia mencadangkan dua inisiatif penting dalam usaha memerangi rasuah pada peringkat antarabangsa di Persidangan Pertubuhan Pihak Berkuasa Anti Rasuah Antarabangsa IAACA yang bermula hari ini hingga 24 Januari. Dua inisiatif berkenaan disampaikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ucap tama persidangan berkenaan. Jelas Perdana Menteri rasuah sering berlaku di mana-mana dan ia disedari namun cuba disembunyikan apabila menyedari perlakuan itu adalah jenayah. I divide corruption into two stages. One stage is below the table, the other stage is above the table. It's done below the table or trying to hide when the person involved realizes that what he is doing is criminal. Then he will try to hide. Jelas Perdana Menteri rasuah sering berlaku apabila mempunyai kuasa. Namun ia boleh dielak berpandukan kepada undang-undang selain memerlukan komitmen pelbagai pihak untuk mengelak dan membanteras rasuah. Dalam pada itu, sidang berkenaan turut membincangkan penubuhan dana untuk bantuan kaki tangan penguatkuasaan anti rasuah dan peranan lebih besar IAACA di peringkat global seperti Pertubuhan Kastam Antarabangsa, WCO dan Interpol. Tujuan penubuhan dana berkenaan ialah bagi membela penguatkuasa yang dianiayai atau dibalas dendam dalam tindakan mereka melaksanakan perkara yang betul ketika bertugas. Antara penganiayaan yang dihadapi penguatkuasa ialah dibunuh, peguam negara dipecat, pegawai disimpan asid dan diberhentikan kerja. But some other countries are quite unable to stop. Kes kenderaan utiliti sukan SUV dan pemandu yang terhumban ke dalam laut dari jambatan Pulau Pinang. Semalam pasukan operasi dan penyelamat SAR berjaya menemukan kenderaan terbabit kira-kira jam 4 petang pada kedalaman 15 meter daripada tiang 34 jambatan berkenaan. Bagaimanapun usaha menarik keluar kenderaan terbabit gagal berikutan jarak penglihatan yang terhad di dalam laut serta arus yang deras. Difahamkan usaha terbabit disambung semula pagi ini. Di talian wartawan Selvam Arjunana, bagaimana perkembangan terkini, Selvam? Terima kasih, Syira. Operasi membawa keluar kenderaan utiliti sukan SUV Mazda CX-5 yang terhumban ke dalam laut dari jambatan Pulau Pinang 2 hari lepas telah disambung semula jam 8 pagi tadi. Semalam operasi itu ditangguhkan jam 7.30 malam kerana faktor keselamatan seperti arus deras dan keadaan gelap. Operasi pagi ini juga diselaraskan oleh Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Maritim MRSC Langkawi membabitkan penglibatan lebih 100 orang pegawai dan anggota. Sebuah kapal 12 bot dengan melibatkan 40 penyelam daripada pelbagai agensi seperti Jabatan Bomber dan Penyelamat, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, ACP Nik Ros Azahan Nik Abdul Hamid berkata, kerja penandaan lokasi kenderaan telah dilakukan semalam dan hanya akan menunggu kren untuk mengangkat SUV terbabit. Difahamkan mayat bangsa dipercayai penuntut kolej swasta Moy Yun Peng, 20 tahun, turut ditemui di tempat duduk pemandu dengan masih memakai tali pinggang keledar. Namun, identiti itu hanya akan dapat dipastikan selepas mayat dikeluarkan dari kenderaan berkenaan nanti. Dalam kejadian kira-kira jam 2.50 awal pagi itu, SUV putih dipercayai dipandu mangsa terhumban ke dalam laut selepas terbabit dalam kemalangan dengan kereta jenis Toyota Vios ketika dalam perjalanan dari Georgetown mengahala ke seberang perai. Pemandu kereta Vios yang cedera dikenal pasti sebagai rakan mangsa berusia 21 tahun. Dia disahkan positif dadah dalam ujian saringan awal dan masih mendapatkan rawatan di hospital swasta. Polis dijangka akan mengambil keterangan dari pemandu itu dalam masa terdekat. Dan itu sahaja laporan saya dari Jambatan Pulau Pinang. Kita kembali ke Seri Pentas. Syira. Baik, terima kasih Selvam. Apapun berhati-hati di jalan raya, pastinya ingatan sentiasa dicanang ketika musim perayaan. Dan ketika ini sedang berlangsung Majlis Pelancaran UPS Selamat 14 sempena Tahun Baru Cina di RNR Seremban Arah Utara. Butiran lanjut, kita terus bersama wartawan Hafizi Rosli. Jadi Hafizi, teruskan dengan laporan anda.
Ops Selamat 14 yang akan berlangsung pada 29 Januari sehingga 12 Februari akan dilancarkan pada bila-bila masa saja lagi oleh Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim. Dan di RNR Seremban arah utara pada ketika ini nampaknya di belakang saya adalah pentas utama di mana bakal menyaksikan majlis pelancaran Ops Selamat 14 yang akan disempurnakan oleh Timbalan Ketua Polis, dan kita dapat saksikan acara baru saja bermula. Dan Ops Selamat ini dengan bertemakan Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi, adalah tujuan untuk mencegah jenayah pecah rumah dan juga untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya ketika musim perayaan iaitu Tahun Baru Cina yang akan tiba pada minggu hadapan. Dan untuk pengetahuan anda semua ya, Ops Selamat 14 ini adalah kolaborasi bersama dengan pihak PLAS dan juga beberapa agensi kerajaan yang lain, antaranya Bomba dan sebagainya. Dan berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh Ops Selamat 10 dan juga 12 sebelum ini, kita dapat saksikan dari segi kemalangan maut menurun, iaitu dan juga dari segi kemalangan juga nampaknya statistik kemalangan juga menurun, dan jenis pengguna ataupun jenis kenderaan yang sering terlibat dalam kemalangan antaranya adalah seperti motosikal dan juga kereta. Dan faktor utama yang menyebabkan kepada kemalangan ini adalah disebabkan kecuaian dan juga disebabkan oleh masuk laluan yang bertentangan, dan ini semua antara statistik-statistik yang telah dikeluarkan oleh PDRM sendiri. Dan PDRM akan meningkatkan penguatkuasaan dan juga akan terus menjalankan tanggungjawab mereka bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan juga bagi mencegah kepada pecah rumah ataupun jenayah pecah rumah. Dan kita bakal menyaksikan sendiri pelancaran Ops Selamat, dan apapun kita akan membawakan perkembangan dari masa ke masa laporan mengenai Ops Selamat ini kepada anda semua. Dan saya kira itu saja laporan dari RNR Seremban Negeri Sembilan arah utara ini. Kita kembali semula bersama rakan tugas di Serpentas untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih Hafizi, terus jaga diri di sana. Baik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menafikan ada mengeluarkan arahan berhubung larangan terhadap kanak-kanak dan remaja di bawah usia 18 tahun berada di luar rumah pada waktu malam. Kementerian itu menegaskan bahawa maklumat berkenaan yang tular di aplikasi WhatsApp dan didakwa dikeluarkan kementerian itu sebelum ini adalah palsu. Menerusi satu kenyataan, KPWKM memaklumkan pihaknya tidak pernah mengeluarkan apa-apa arahan berhubung perkara terbabit. Justru, kementerian memohon semua pihak tidak menyebarkan maklumat palsu berkenaan. Sebelum ini, satu mesej tular di aplikasi WhatsApp berhubung larangan terhadap kanak-kanak dan remaja di bawah usia 18 tahun berada di luar rumah pada waktu malam berkuat kuasa serta-merta. ...43 mangsa kebakaran di Kampung Pasir Putih di Putatan, Sabah yang kehilangan dokumen pengenalan diri dalam kebakaran 11 Januari lalu mendapat dokumen baru menerusi unit bergerak Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah. Pada masa sama, kawasan yang terbakar akan distrukturkan semula dengan mengambil kira semua aspek termasuk pandangan semua pihak di mana bentuk penstrukturan semula itu akan diputuskan dalam masa terdekat. Kebakaran 11 Januari lalu memusnahkan 55 buah rumah dan menyebabkan lebih 300 hilang tempat tinggal dan harta benda termasuk dokumen pengenalan diri. Untuk itu, JPN Sabah menempatkan unit bergerak di Pusat Pemindahan Sementara di Dewan Serbaguna Pasir Putih bagi memudahkan urusan dokumentasi mangsa kebakaran. Dokumen pengenalan diri berupa 8 kad pengenalan dan 35 sijil lahir yang telah siap disampaikan kepada mangsa kebakaran. Majlis penyampaian disempurnakan oleh Ahli Parlimen Putatan, Awang Husaini Datuk Sehari dan Pengarah JPN Sabah Datuk Ismail Ahmad. Contohnya macam mangsa kebakaran di Kampung Pasir Putih ini, bila hari ini terbakar, besok kita dah bergerak sini. Dan kita minta kepada Jabatan Kebajikan list out senarai yang mana yang mangsa kebakaran, yang mana kehilangan IC dan juga surat beranak. So, dengan adanya itu kita telah mendaftarkan dan hari inilah saya memohon kepada YB sekali, kita serah secara resmi bahawa betapa cepatnya proses penggantian
kad pengenalan dan juga sijil lahir kepada mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Pasir Putih ini. Sementara itu, mangsa kebakaran terus menerima bantuan keperluan seharian daripada pelbagai pihak. Antaranya Koperasi Ko Nelayan yang menyumbangkan 200 kg ikan. Mereka yang hilang tempat tinggal kini masih ditempatkan di pusat penempatan sementara di Dewan Masyarakat Pasir Putih. Structuring macam mana pemimpin-pemimpin pegawai daerah selaku pegawai daerah dan juga majlis daerah bersama dengan kesemua wakil rakyat di sini, saya parlimen dan ada 2 adun, akan membincangkan bentuk structuring yang macam mana yang lebih sesuai untuk perkampungan Pasir Putih ini. Kerana kita kena melihat tempat itu sudah ada, tapi kita kena melihat visibility-nya pula. Kerajaan PAS Kelantan melancarkan Wi-Fi percuma di 10 lokasi sekitar Kota Baru, membabitkan perbelanjaan sebanyak RM225,000. Menteri Besarnya Datuk Ahmad Yaakob berkata langkah itu bagi menunaikan janji tercatat dalam manifesto pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Menurut Datuk Ahmad Yaakob, pembangunan Wi-Fi percuma itu hasil kerjasama Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK dengan kerjasama Telekom Malaysia Berhad. Katanya 10 lokasi Wi-Fi percuma dipilih ialah di kawasan Medan Mara, Jalan Datuk Pati, Jalan Doktor, Jalan Parit Dalam, Pasar Siti Khadijah, Bazar Bulu Kubu, Bulatan Jam Besar dan kawasan sekitar Medan Usahawan Stadium Sultan Muhammad keempat. Semoga dengan termeterainya 2 perjanjian tadi menyokong kuat bagi melebarluaskan lagi perkhidmatan Wi-Fi kita, khususnya di Kota Baru dan juga di kawasan-kawasan lain lah, dalam di mana keutamaan yang kita dapat kita bagi perempat. Pertama, Kota Baru, Tunjung dan juga Tuk Bali serta di Logik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Kelantan Wi-Fi percuma fasa pertama di Kota Baru. Hadir sama Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Katanya sebanyak RM110,000 setahun akan digunakan bagi perbelanjaan, mengurus dan penyelenggaraan Wi-Fi berkenaan. Jelas beliau, fasa seterusnya kerajaan negeri akan membekalkan Wi-Fi percuma di semua sekolah agama dan tahfiz di bawah Yayasan Islam Kelantan serta laporan antarabangsa. Ulama Abu Bakar Bashir yang didakwa dalam serangan bom di Bali pada tahun 2002 akan dibebaskan dalam masa 5 hari berikutan pengampunan Presiden Indonesia. Abu Bakar yang kini berusia 81 tahun sudah menjalani 2/3 daripada hukuman penjaranya. Abu Bakar, pemimpin agung Pertubuhan Jamaah Ansharut Tauhid, dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara pada 2011 atas kesalahan membiayai kem latihan militan untuk pengganas di Aceh. Beliau juga didapati bersalah terbabit dalam pengeboman Bali 2002 yang membunuh lebih 200 orang. Dengan pengampunan diberikan Presiden Joko Widodo, ulama itu akan kembali ke kampungnya di Surakarta, Jawa Tengah untuk tinggal bersama anak lelakinya. Pertubuhan Islam terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama, menyokong tindakan Jokowi dan meminta rakyat menghormati keputusan terbabit. Satu rakaman video menjadi tular apabila memaparkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun mengangkat kedua-dua belah tangannya seolah-olah menyerah diri selepas dipercayai diacukan pistol oleh anggota polis. Kejadian berlaku di Tallahassee, Amerika Syarikat pada Khamis ketika anggota polis bergegas ke lokasi selepas menerima aduan berlaku kecurian di sebuah kedai. Ibu bapa kanak-kanak itu difahamkan adalah suspek dalam kejadian curi itu. Rakaman yang diambil daripada telefon bimbit seorang saksi juga menunjukkan kanak-kanak terbabit berusaha keras untuk turun dari truk terbabit ekoran fizikalnya yang kecil. Anggota polis bagaimanapun mendukung kanak-kanak itu sejurus keadaan didapati selamat. Hasil siasatan pada kenderaan tiada senjata ditemui, namun polis menjumpai seorang lagi kanak-kanak lelaki berusia setahun di tempat duduknya. You're good.
Pengguna aplikasi WhatsApp di seluruh dunia cuma boleh memanjangkan mesej kepada 5 penerima pada satu masa dalam usaha syarikat itu memerangi maklumat salah dan kabar angin. Naib Presiden Dasar dan Komunikasi WhatsApp, Victory Grant berkata, aplikasi itu menghadkan kepada 5 mesej sahaja di seluruh dunia bermula semalam. Sebelum ini, pengguna aplikasi itu boleh memanjangkan mesej kepada 20 individu atau kumpulan. Had 5 penerima itu diperluaskan ke seluruh dunia selepas mengenakan tindakan itu di India Julai lalu susulan penyebaran kabar angin di media sosial yang membawa kepada kes pembunuhan dan cubaan membunuh. WhatsApp yang mempunyai 1.5 bilion pengguna cuba mencari jalan menghentikan penyalahgunaan aplikasi itu berikutan kebimbangan bahawa ia digunakan untuk menyebarkan berita palsu, memanipulasi gambar dan audio palsu tanpa sebarang cara untuk menentukan kesahihannya. Pengguna Android akan mula menerima kemas kini untuk mengaktifkan had pemanjangan mesej baru diikuti pengguna iOS. Sukan. Bekas tonggak import Kedah, Liridon Krasiki tidak mahu penghijrahannya ke Melaka United sekadar mengisi kota import. Sebaliknya, mahu membuktikan bahawa perpindahannya adalah berbaloi. Malah, pemain berasal dari Kosovo itu yakin Melaka United mampu meraih sekurang-kurangnya 1 trofi pada saingan Liga Malaysia yang bakal membuka tirainya bulan depan. Ketua Jurulatih Melaka United Zainal Abidin Hassan semalam menguji Liridon buat pertama kalinya dalam perlawanan persahabatan menentang Sarawak FA di Stadium Hang Jebat, Melaka. Meskipun tidak menjaringkan sebarang gol, Liridon berjaya membantu Melaka United menewaskan Sarawak 3-0. Kesemua gol masing-masing dijaringkan oleh pemain import Darko Markovic pada minit ke-22 dan 48, manakala gol ketiga dihasilkan oleh Casagrande pada minit ke-25. As you know, I have playing for 4 years with Kedah, and we built slowly in 4 years. We built up a fantastic team, and everything needs the time. So we're just starting. It's my 3rd day. It's our first weeks. So my target is to lead the team, to try to help the team, to become at the maximum, to show the maximum performance. Sementara itu, Zainal memerlukan satu lagi perlawanan persahabatan bagi menguji Liridon dan seorang lagi pemain import dari Filipina, Patrick Richard, sebelum memutamatkan kesebelasan utama Melaka United. Memanglah kita tak nafikan Liridon seorang pemain yang lama dengan ini, berpengalaman dan juga mempunyai skill yang tinggi, boleh saya cakapkan. Tetapi yang penting adalah dia perlu cepat masuk sebagai satu pasukan. Itu yang lebih penting bagi saya, bukan individu dia. Dan saya rasa dia seorang pemain yang berpengalaman dan di dalam latihan pun dah mesra dengan pemain dan insyaAllah satu game lagi persahabatan kita akan dapat lebih sedikit dia punya kombinasi dengan pemain-pemain lain. Sebelum ini, Liridon dikaitkan dengan Pahang dan Johor Darul Takzim JDT. Namun, spekulasi pasukan pilihan pemain popular dengan gelaran Mat Don itu terjawab apabila dia susah menyertai Melaka United selepas mendapat restu Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United, Musa. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.